Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Penang FC menentang JDT, yang mana keputusan perlawanan memihak kepada JDT 3-0 hasil jaringan daripada Safawi Rashid, Bekson dan juga Muhammadul Sumareh. Dan dalam perlawanan tersebut juga ada beberapa keputusan yang kontroversi, antaranya kad merah kepada Casagrande dan juga kepada Thomas Tuchel, dan juga gol Casagrande dibatalkan. Jadi saya tak mau tekankan sangat tentang kontroversi itu. Saya nak bincangkan dan juga nak ulas perlawanan semalam sahaja. Okey, pada perlawanan semalam, apa yang saya suka dan juga kelebihan JDT pada perlawanan semalam? Yang pertama, JDT bermain dengan high pressing ataupun memberi tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain pasukan Penang, yang mana kita boleh lihat daripada minit pertama hinggalah akhir perlawanan 90 minit, JDT berjaya menekan pemain-pemain Penang dengan tekanan yang sangat tinggi, yang menyebabkan Penang gagal untuk keep position dan gagal untuk memegang bola dalam jangka masa yang panjang. Jadi perkara tersebut sekaligus membantukan usaha Penang untuk cuba build up gameplay daripada bawah, dan juga membantukan usaha Penang untuk membuat larian-larian overlapping yang berbahaya di bahagian kanan ataupun kiri. Sebab apa? Sebab JDT telah memberi tekanan yang sangat tinggi kepada pemain-pemain pasukan Penang ketika pasukan Penang memegang bola. Itu yang pertama saya suka, bagaimana JDT counter pasukan Penang dengan bermain high pressing, yang mana tekanan yang tinggi tersebut telah menyukarkan pasukan Penang untuk bergerak dengan bebas ketika memegang bola. Bahkan disebabkan tekanan yang tinggi itu juga, Penang terpaksa kehilangan bola dan tak mampu nak pegang bola dengan lebih lama disebabkan pressure yang diberikan oleh pasukan JDT sendiri. Itu yang pertama yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka juga, JDT pada perlawanan semalam, mereka melakukan segala formation ataupun tactical untuk counter corak permainan Penang, yang mana kita boleh lihat di bahagian pertahanan dan juga goalkeeper JDT apabila mereka mengetahui yang Penang akan memanfaatkan peluang daripada segi corner kick, set pieces lah senang orang cakap. Jadi pemain-pemain JDT mereka akan cuba challenge ball apabila pemain-pemain Penang membuat sepakan penjuru ataupun sepakan percuma. Jadi pemain-pemain JDT tak tunggu lama, bola angkat je, pemain-pemain JDT akan cuba untuk challenge ball dengan target man pemain Penang iaitu Casagrande. Bahkan Farizal Malias juga bertindak berani apabila beliau ketika bola diangkat, beliau akan cuba untuk keluar dan tumbuk bola. Jadi sekaligus dia mematikanlah rencana Penang untuk menjaringkan gol melalui free kick ataupun corner kick, disebabkan barisan pertahanan JDT dah berjaya baca mereka akan cuba challenge ball dengan lebih awal ataupun mereka akan marking target man pasukan Penang iaitu Casagrande dan juga Rafael Victor pada perlawanan semalam. Jadi itu yang kedua saya suka, bagaimana barisan pertahanan dan juga goalkeeper mematikan usaha Penang mencari gol daripada set pieces, terutamanya daripada segi corner dan juga free kick. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang JDT adalah peranan Safiq Rahim dan juga Safawi Rashid, yang mana pada perlawanan semalam kita dapat lihat kembalinya Safiq Rahim dalam skuad utama JDT, berjaya menjadi orang yang menjadi perancang kepada bahagian tengah JDT apabila dia berjaya memberi satu assist kepada Safawi Rashid. Dan apa yang saya boleh katakan dalam situasi gol tersebut, Safawi Rashid dan juga Safiq Rahim adalah dua insan bola sepak Malaysia yang genius. Sebab apa? Satu, Safiq Rahim berjaya mencari dan tepat pada masanya dia mencari Safawi Rashid ketika Safawi Rashid membuat larian di belakang Azmi Muslim. Dan apa yang pentingnya, larian yang dilakukan oleh Safawi Rashid tu berjaya memecah offside trap yang cuba dilakukan oleh pemain Penang, yang mana pemain Penang tahu kalau pemain-pemain JDT ni suka buat true ball dan sebagainya. Jadi mereka cuba buat offside trap, tetapi disebabkan kejeniusan ataupun kepandaian dan juga kepintaran Safawi Rashid, dia tak bagi Safiq Rahim buat true ball dan sebagainya. Dia cuba untuk arahkan Safiq Rahim supaya hantar bola ke tengah, dan Safawi Rashid buat larian di belakang defend, yang mana benda tu berjaya memerangkap offside trap yang cuba dilakukan oleh pasukan Penang. Jadi hantaran yang dilakukan oleh Safiq Rahim tu tepat dan berkualiti,
dengan timing yang tepat sama dengan larian yang dilakukan oleh Safawi Rashid, dan bola tu tepat-tepat jatuh dekat kaki Safawi Rashid. Safawi Rashid terus skor sahaja. Jadi dua insan ni memang genius. Mereka tak cuba nak through ball, mereka tak cuba nak main shot passing dan sebagainya, sebab mereka tahu yang pertahanan Penang cuba nak buat offside trap. Jadi Safawi Rashid cuba untuk buat larian belakang defend, dan Safiq Rahim hantar bola di bahagian tengah. Jadi dua player ni membuktikan yang offside trap Penang tak mampu untuk menghalang JDT daripada menjaringkan gol. Itu yang saya suka yang ketiga tentang pasukan JDT. Yang keempat saya suka tentang pasukan JDT adalah bagaimana peranan flanker mereka, iaitu di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, Eskunalen dan juga Ko Bing Ong pada peluang semalam, yang mana mereka berdua ni daripada segi bertahan memang sangat-sangat bagus, daripada segi menyerang pun mereka sangat-sangat bagus, yang mana Kunalen berjaya membuktikan dia berjaya assist kepada Batson pada peluang semalam. Ini membuktikan yang bahagian kanan dan juga kiri JDT memang bermain dengan orang panggil apa, pressure yang sangat tinggi, apabila flanker ataupun right back dan juga left back mereka juga memberikan tekanan yang tinggi sampai dekat half space pasukan lawan tu kan. Jadi memang tekanan yang tinggi tu memang dapat dilihat apabila Eskunalen pun dah boleh assist dekat Batson pada perlawanan semalam. Jadi memang kanan dan kiri JDT ni pada perlawanan semalam hidup. Sampai Kunalen dan juga Ko Bing Ong ni bukti kepada pressure ataupun high pressure yang diamalkan oleh JDT tu berhasil apabila mereka berjaya assist satu kepada Batson melalui Eskunalen. Okey, itu yang saya suka tentang JDT. Yang terakhir yang saya suka tentang JDT adalah kembalinya Batson menjaringkan gol. Semalam kita boleh lihat bagaimana Batson menjaringkan gol, walaupun pemain Penang sekali lagi cuba nak buat offside trap tetapi gagal apabila kedudukan Rafael Victor dan juga Batson nampaknya macam selari, dan juga Latif Suhaimi pula macam kehadapan sikit. Jadi benda tu sedikit sebanyak mengganggu offside trap yang cuba dilakukan oleh pasukan Penang, dan Batson berjaya mendapat bola daripada Eskunalen, dan apa yang paling menarik, Batson berjaya buat turning and shoot. Ini membuktikan yang memang Batson adalah seorang pemain import yang berkaliber, berkualiti dan mampu menjaringkan gol dengan tenang daripada mana-mana sudut pun. Itu yang saya suka tentang JDT lah kan. Okey, apa yang kurangnya JDT pada perlawanan semalam? Boleh saya katakan apa yang kurangnya JDT pada perlawanan semalam, mereka pada awalnya macam gagal ataupun buntu macam mana nak menjaringkan gol. Tetapi selepas Safiq Rahim berjaya mencuba gandingan dia dengan Safawi Rashid menjaringkan gol yang pertama, baru nampak yang rentak JDT ni semakin laju. Kalau tak macam slow sikit, memberi tekanan yang tinggi tetapi agak slow dan agak buntu macam mana nak pecahkan pertahanan pasukan Penang. Itu yang kekurangan JDT lah pada perlawanan semalaman. Itu sahaja ulasan saya untuk pasukan JDT. Kita masuk dalam ulasan pasukan Penang. Okey, kita nak cakap benda bagus ke, benda positif ke negatif dulu. Okey, saya suka cakap tentang benda positif dahulu. Okey, apa yang bagus tentang pasukan Penang pada perlawanan semalam? Yang pertama, saya memang suka corak permainan yang ditampilkan oleh Quinton Cheng, yang mana dia berjaya membuktikan yang dia boleh challenge posisi right back untuk skuad Harimau Melaya lah saya kata kan. Sebab apa, prestasi Quinton Cheng buat masa sekarang memang sangat-sangat baik. Pada perlawanan semalam dia membuktikan yang dia juga adalah seorang pemain right back yang bertaraf boleh saya katakan top 3 dalam Liga Super apabila dia menunjukkan satu prestasi yang sangat baik. Daripada segi overlapping dia sangat-sangat baik, daripada segi defending dia sangat-sangat baik. Dia berjaya mengekang asakan daripada Arif Aiman, yang mana Arif Aiman tak boleh nak bergerak bebas sangat pada first half. Dia berjaya fight dengan buat overlapping dan juga larian. Dia punya body tu boleh halang Ko Bing Ong sampai jatuh. Jadi apa lagi yang Penang gagal manfaatkan daripada Quinton Cheng ni kan. Jadi overlapping dia ada, defending dia ada, crossing pun dia boleh crossing dengan tepat. Cumanya ada semalam cutback yang dilakukan agak gagal untuk mencari target man. Tetapi prestasi sepanjang perlawanan boleh saya katakan kalau man of the match untuk pemain pasukan Penang, saya akan bagi kepada Quinton Cheng, disebabkan peranan dia pada perlawanan semalam menunjukkan yang dia betul-betul bersungguh dan dia juga adalah player yang berkualiti bermain di right back. Okey, yang kedua yang saya suka tentang pasukan Penang adalah pada second half, yang mana kemasukan Azmir, menggantikan Azmi Muslim, membuktikan yang bahagian kiri Penang sebenarnya solid. Kalau Azmir turun awal, saya rasa Safawi pun dia boleh rantai. Sebab kita ingat lagi waktu first game Penang kalah 2-0 tu, bagaimana Azmir kawal
Safawi dengan begitu baik. Tetapi semalam Azmeh masuk second half. Jadi waktu tu pun Penang dah kena 2-0 kan. Memang tak boleh nak buat apa dah. Tetapi persembahan yang ditunjukkan oleh right back Penang iaitu Kueh Tenceng dan juga Azmeh di second half memang sangat-sangat baik. Mereka berjaya mengekang dan juga mematahkan serangan yang cuba dilakukan oleh player-player JDT, sama ada di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Jadi bagi saya sepatutnya Azmeh tu dimasukkan lebih awal lah kan. Lebih awal lah, mungkin sebagai first 11 ataupun dan sebagainya. Itu yang saya suka tentang pasukan Penang. Dan yang terakhir, apa yang saya suka tentang pasukan Penang juga adalah di second half apabila kemasukan Danny Ashraf dan juga Fadil di bahagian defensive midfielder, dan Danny Ashraf lebih kepada attacking. Yang mana masuknya dua player ni baru kita nampak yang Penang di bahagian tengah agak solid ketika bertahan dan juga boleh menyerang dengan adanya Danny Ashraf. Bukannya saya nak kata Endrick tak menyerang di first half dan sebagainya, tetapi waktu first half kita nampak Endrick yang dia bergerak keseorangan, tetapi dengan adanya Danny Ashraf dimasukkan pada second half semalam, baru kita nampak di bahagian hadapan Penang, Danny Ashraf dan juga Endrick selesa bermain bersama apabila mereka banyak mengaturkan serangan ke arah pasukan JDT. Tetapi sayang mereka gagal untuk memecahkan kebuntuan ataupun untuk mencari gol pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka untuk pasukan Penang. Okey, untuk kekurangan pasukan Penang pada perlawanan semalam, boleh saya katakan yang pertama, mereka gagal menyerap pressure ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain pasukan JDT. Apabila mereka cuba nak kawal bola, mereka nak keep position, nak create game, nak build up daripada bawah, tiba-tiba JDT pressure bagi tekanan yang tinggi kan, dengan high pressing dan sebagainya. Pemain-pemain Penang gagal nak absorb dan juga gagal nak menyerap dengan situasi tersebut, menyebabkan mereka gagal untuk simpan bola dengan lebih lama. Itu kekurangan Penang yang pertama. Kekurangan Penang yang kedua kemungkinan besar daripada segi pemilihan player untuk first 11, yang mana kemasukan Khairul Akmal buat pertama kalinya diturunkan dalam saingan Liga Super dengan menentang JDT adalah mungkin satu perkara yang agak kurang baik lah, sebab kita tahu JDT kelab yang besar. Jadi sepatutnya turunkan player yang memang ready dan memang dah orang panggil apa, dah sesuai bermain dalam corak dengan suasana Liga Super ni menentang kelab-kelab besar. Tetapi Khairul Akmal bermain dengan sangat baik, cumanya dia dengan David Rowley ni seakan-akan masih lagi terkapai-kapai ataupun mencari keserasian di bahagian tengah. Tu sebab kita boleh tengok first half bahagian tengah Penang agak longgar. Bila masuknya Fadil baru nampak solid sikit kan. Jadi yang kedua tentang first 11 ni adalah tentang Azmi Muslim, yang mana kita boleh lihat Azmi dengan Azmeh memang nampak berbeza peranan mereka berdua kan. Mungkin faktor umur, Azmeh muda lagi, Azmi tua dah, tetapi daripada segi corak permainan Azmeh lagi solid. Tetapi nak salahkan Azmi Muslim sepenuhnya pun tak boleh juga, sebab Azmi pun bermain dengan sangat baik untuk first half. Tetapi boleh saya katakan daripada segi pace dan juga kelajuan, memang Azmi akan kalah dengan Safawi. Kalau Azmeh masuk awal, mungkin dia boleh fight dengan Safawi daripada segi pace dan sebagainya. Itu kelemahan yang kedua tentang pasukan Penang. Okey, untuk pasukan Penang yang seterusnya adalah bagaimana mereka gagal untuk menukar corak taktikal apabila mereka bermain dengan corak yang sama, iaitu mencari target man Casa Grande. Mereka memang bermain macam tu lah. Bila dapat free kick, dapat corner kick, mereka buat overlapping dan sebagainya, memang nak cari target man dalam kotak penalti je. Tetapi benda tu tak membuahkan hasil sebab JDT dah tutup segala ruang, dah challenge segala crossing yang dibuat dan sebagainya. Sepatutnya Penang ada backup plan, iaitu jika plan mereka untuk mencari target man ataupun corak permainan macam tu tak berjaya, mereka perlu bermain lebih open. Sebab kalau bermain dengan untuk mencari target man saja, jadi macam semalam lah, jumpa tim yang memang dah marking dah target man kita, dah marking dah habis player bahagian hadapan, macam mana kita nak score kan. Kita raja nak pump bola dalam kotak penalti lah. Tapi kita dah tahu sebenarnya kita tak boleh buh gol macam tu. Sepatutnya ubah taktikal sikit, mungkin bermain dengan open gameplay, bermain dengan cuba nak masuk kotak penalti macam Sheridan buat pada perlawanan semalam, yang mana satu percubaan dia terkena palangan. Sepatutnya buat macam tu. Penang perlu cuba untuk shoot daripada luar kotak penalti, cuba perlu untuk lebih berani melakukan shooting sepakkan jarak jauh, ataupun berani untuk masuk dalam kotak penalti seorang-seorang, lalu lakukan shooting kan. Bukannya hanya bila nak sampai kotak penalti crossing sampai ke sudah tak boleh nak gol, sebab player pihak
pihak lawan dah baca corak permainan kita. Kan, tu kekurangan Penang yang paling ketara, yang paling saya nampak. Dan yang terakhir kekurangan Penang adalah compactness, iaitu mereka kurang compact di bahagian tengah waktu first half dan juga second half. Yang mana kemasukan Fadil baru kita nampak Penang agak compact. Tetapi untuk first half memang mereka memberi kebebasan dan juga ruang yang banyak kepada pemain-pemain JDT untuk conquer game tersebut. Yang mana kita boleh lihat gol kedua JDT disebabkan pemain-pemain Penang gagal untuk compact ataupun tutup-tutup ruang kosong dan memberikan ruang yang banyak kepada pemain JDT untuk kuasai bola. Jadi Backsen semalam memang boleh shoot jarak luar kotak penalti. Brian C tepih pun Muhammad Sumareh pi buah gol tempat macam tu ya, pi tapping je. Memang kena kan, sebab pemain-pemain Penang sendiri tak tutup ruang-ruang kosong dan mereka gagal untuk compact dengan baik di bahagian tengah dan juga pertahanan. Bahkan mereka memberi ruang kosong yang banyak kepada pasukan JDT untuk conquer bola ataupun control ball. Okey, secara ulasannya memang semalam perlawanan ada kontroversi dan sebagainya, tetapi saya tak maulah. Yang tu kita boleh minta untuk badan yang berkenaan perbaikilah mutu pengadilan, dan kemungkinan besar kita boleh letak kamera yang banyak untuk side angle, nak tengok daripada kesilapan mana-mana. Sebab semalam ada kata Syaridin halang Farizal lah, apalah untuk gol cancel tu kan. Jadi kalau ada angle ataupun kamera yang pelbagai sudut, kemungkinan kita boleh lihat dengan jelas. Dan ketiga, kemungkinan besar VAR diperlukan dalam saingan Liga Super lah. Kan, tu orang panggil apa, jalan penyelesaian yang terakhir. Walaupun VAR bukannya menyelesaikan semua masalah, tetapi dengan adanya VAR, kemungkinan dia boleh mengurangkan sedikit masalah pengadil kita yang agak, mungkin boleh dikatakan agak teruk lah buat season ni kan. Okey, itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.